Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Syahrudin Safian sebagai pengurusi di IKS Industri Kecil di kawasan Setapak ini. Saya nak mulakan cerita saya ya. Saya nak meluahkan perasaan saya dan saya mewakili kepada peniaga-peniaga di sini selama hampir dekat lebih kuranglah 70 orang. Rasa kecewa dan rasa sedih kenapa tempat yang sekecil ini, yang semurah ini, pihak DBKL, kita hanya tahu berurusan dengan DBKL sahaja. Dengan lain-lain pihak kita tidak tahu. Sanggup menjual kepada syarikat gergasi. Saya panggil dia syarikat gergasi ya, yang besar. Sedangkan kami di sini bukan Setenggan Tegar. Kita adalah pemindahan daripada Datuk Keramat dan Kampung Baru. Okey. Jadi apakah pihak DBKL, pegawai yang berkenaan tidak boleh mengeluarkan ataupun ketandusan fikiran yang waras untuk menjadikan tempat ini lebih baik lagi? Selama ini kita menunggu daripada hari, bulan, tahun, mudah-mudahan ada perubahan tempat sini. Dinaikkan taraf, dielokkan bangunan dan sebagainya. Okey. Jadi fikiran bagi menyumbang kepada kemuafakatan ataupun keharmonian terhadap sam insan supaya diridai Allah Ta'ala tidak ada dalam buku atau dari pihak DBKL itu sendiri. Sedangkan kami sudah bertapak di sini sejak tahun 1975. Maksudnya kita sudah berniaga sejak tahun 1975. Sedikit sejarah dia, mungkin tuan-tuan tidak tahu. Sebenarnya kita sudah berniaga sejak tahun 1975 daripada Datuk Keramat. Kebetulan semasa itu tahun 1975 telah berlaku kebakaran. Daripada Keramat Jaya itu dipindahkan ke Jalan Datuk Keramat. Ini sejarah Datuk Keramat dia, sejarah Datuk Keramat. Berlainan dengan sejarah Kampung Baru. Di Jalan Datuk Keramat itu kita pindah daripada 75 sampai 1995. Hampir 20 tahun di Jalan Datuk Keramat. Dan semenjak itu kita dah dikejutkan dengan notis dari bandara juga dibagi tempoh 30 hari untuk pindah. Tapi semasa itu DBKL memberi laluan kepada kita untuk pindah ke sini, ke Setapak Jaya. Okey. Jadi di Setapak Jaya ini dibagilah duit pengangkutan RM5,000 bagi pengangkutan ya, bagi tapak. Jadi kita rasa bersyukur begitu baik budi bicara DBKL kepada kita. Tapi tahun 2011 baru-baru ini telah dikejutkan dengan notis 30 hari untuk pindah tanpa ada budi bicara, tanpa ada permuafakatan, tanpa ada notis, disuruh kita pindah begitu saja. Seolah-olah kita ni memang orang buangan, kucing kurap, tidak bernilai terhadap kepimpinan Malaysia sekarang ini. Tidak nampak di mata diorang. Jadi dengan itu kita membuatlah satu tindakan susulan mengantar kepada Perdana Menteri sebagaimana tuan tahu tadi, juga pada orang berkenaan supaya dipanggil kita untuk buat perjumpaan. Tapi sebaliknya hingga hari ini kita tak dapat satu surat pun. Notis tidak ada. Jadi begitulah malangnya kita. Ya? Sebenarnya ahli Parlimen Wangsa Maju, Datuk Osman Rafiq, pernah menulis Setiawangsa membuat satu artikel dalam akhbar mengatakan disuruh kita bersabar untuk menurat jalan dapat longkang dalam kawasan ini. Dan di sini satu saja IKS wilayah yang diiktiraf oleh DBKL. Di luar sana ada papan tanda yang mengatakan IKS Putra Damai Industri Kecil Setapak Jaya. Tapi itu hanya tinggal tulisan sahaja hingga hari ini. Jadi nampaknya pihak DBKL ini sudah tidak menepati janji asal yang dia utarkan. Oleh itu saya mohonlah kepada kepimpinan, tak kira siapalah,
pembinaan negara ataupun pimpinan pegawai yang berkuasa supaya dia bersifat adil. Adil kepada sesama insan, ya. Kalau begini caranya, maka tidaklah menepati kata-kata Perdana Menteri, rakyat diutamakan, pencapaian rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, sudah tidak menepati. Tinggal kata-kata saya. Itu saja. Itulah cerita yang sebenarnya. Bila hari akhir untuk keluar untuk mengosongkan tanah? 30 hari bulan Januari 2012. Tak kata nak bagi pampasan ke atau kawasan baru? Tidak. Tidak. Pampasan pun tidak. Apa pun tidak. Satu benda pun tak ada. Diterima pada Notis tu bertarikh 1 Januari. 1 Kita Januari. terima di antara 5-6 lebih kurang macam tu. Sebelum notis Allah ada sebelumnya ada pernah Tak ada notis. pertama dan yang pertama berterima notis. Itu daripada peguam, ya. Bukan daripada Yang kita heran kita telah berjumpa dengan pelbagai pihak untuk membawa untuk berbincang. Tetapi apa yang berlaku, mereka memberi notis menghalau terus untuk kita kosongkan tempat ini bersama surau-surau segala premis-premis ini untuk dikosongkan. Notis 30 hari saja. Tanpa apa-apa perbincangan pampasan atau apa, tak ada apa. Begitu. Dan yang kita heran, bagaimana ia boleh berlaku. Jadi kita merasakan, kita yakin mesti ada tangan-tangan hitam ni, tangan-tangan tak nampak ni yang berada di belakang semuanya ini, yang menyebabkan benda ini seolah-olah nak cuci begitu saja. Nak mempercepatkan segala-galanya agar kami keluar dan nak cuci begitu saja. Itu yang kita heran. Dia bukan, kita kira kawasan ni adalah, boleh kata kawasan terakhir ni, projek 23 ekar. Bukan kecil-kecil punya projek. 27 ekar, 27 ekar. Bukan kecil-kecil punya projek. Kalau tidak melibatkan pihak tertinggi, projek ni tak boleh. Tanah yang diambil bukan saja tanah ini, juga tanah UTM. Tanah di sebelah belakang ni tanah UTM, banyak ekar dan tinggallah sini sekali untuk dibangunkan. Ini bukan kecilnya projek, besar punya projek, dan sudah pasti tangan-tangan itu besar-besar belaka. nak bangun projek apa Kondominium dan perdagangan. Perdagangan dan kondominium. Sila. Jadi pihak AJK membuat keputusan untuk menanti jawapan rasmi daripada pihak-pihak terbabit, dan tarikhnya lebih kurang sama dengan tarikh pengusiran kita orang ni. Jadi kita nak, sebelum tarikh pengusiran tu, kita nak jawapan lah. Kalau tidak ada apa-apa jawapan ke tindakan ke apa benda, maka kita akan menjalankan another second step, tindakan susulan kita. Rasa lebih ramai dan lebih banyak daripada ini. Lebih ramai daripada ini. Okey, saya selaku setiausaha kepada AJK Berniaga dan Surau. Saya rasa bersyukurlah lebih dahulu. Saya ni generasi kedua. Generasi kedua yang berniaga, peninggalan arwah ayah saya di sini yang telah bertapak selama 25 tahun. Jadi pada pendapat saya, kami tak tolak pembangunan. Kami alu-alukan pembangunan. Malah kami rasa patutlah dibangunkan tempat ini dengan sebagaimana tempat yang lain. Jadi seadanya, seelok-eloknya mereka datanglah berunding. Kita bersedia menerima pembangunan. Ya, betul. Jadi kami generasi kedua. Jadi generasi pertama dah sudah, generasi kedua. Jadi saya tak tahu selepas ini generasi ketiga, keempat, nampaknya macam perbincangan kita pertama kita tadi, tidak ada harapan untuk anak cucu kita untuk membina bengkel, menjual tayar, untuk berniaga. Tidak ada lagi dah. Sedangkan pelanggan-pelanggan kami di sekitar sini dah tahu kewujudannya bengkel ini ialah untuk membaik pulih kenderaan dan mereka. Saya rasa saudara-saudara sekitar setapak ni tahu tempat ni. Dah 25 tahun berniaga, masalah kenderaan. Jadi kemudahan pada mereka, pengguna di sini. Saya rasa mereka pun, kita pun kena harga berpatutan. Tidak sama macam itu sebab kita punya jalan sini sibuk juga. Kalau tuan-tuan lalu pagi kan, memang sibuk. So kita harapkan suatu perbincangan ataupun rundingan ataupun perlu adalah seperti juga saranan Datuk, kita tidak mahu dianiaya dan ditimus begitu. Terima kasih.
memorandum yang dia pada saya apa? Okey. Originally, setelah jatuh kuasa pengesyuarat pada 2 minggu lepas, asal kami hantar kepada PM. Dan sesalinan kepada TPM, kepada Datuk Bandar, kepada Ketua Pengarah Dewan Bandar Raya, kepada Pengarah PTG dan wilayah dan kepada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Dan akhir sekali kepada Agong yang seminggu sebelum Julia Agong nak berangkat, kami dah hantar. Dan Agong yang baru ni InsyaAllah masa terdekat kami akan hantar. Kalau dah terdesak, sebab ada suara-suara tadi kata hantar dekat Agong, kita akan hantar untuk meluahkan perasaan, menyampaikan hasrat kami. Kalau Tuan kata fenomena pilihan raya, okey, saya memperkenalkanlah kami ini asalnya pengikut Datuk Dr. Sulaiman Rondas. Kami daripada Kampung Baru, kawasan Titi Wangsa. Bila kami berpindah kemari atas jasa baik beliau, kami ini secara rasminya berdaftar atas UMNO. Kemudian kami pindah sini, kami menyokong Datuk Dr. Saleh, kawasan Wangsa Maju. Kemudian diambil oleh Datuk Zul Hasnan. Kami juga penyokong Datuk Zul Hasnan. Dipecahkan kawasan ke Setiawangsa. Kami masih lagi menyokong Datuk Zul Hasnan. Tapi kami berasa sedih sangatlah. Kenapa kami orang yang menyokong pihak kerajaan Dipinggirkan. tidak dilayan sampai begini sekali. Saya sendiri yang menyampaikan memorandum yang pertama tu kepada tangan Setiausaha Perdana Menteri. Dan 3 hari lepas salinan kepada TPM hilang, tak tahu ke mana. Jadi kalau kata secara terus terang, saya kata memang ada pihak daripada pembangkang yang menghubungi saya. Dan saya dah kata kalau tuan-tuan nak datang, tuan-tuan boleh datang pada 14 hari bulan. Tapi saya dan beberapa orang yang berada di sini masih lagi orang yang mewakili parti yang kami nak cari dan nak berhubung dengan mereka. Kami nak minta tolong macam mana yang dia orang tu boleh tolong kami, bukan kami nak menentang. Itu untuk makluman. Sampai ke hari ini pun kami tidak menentang, tetapi kami sakit hati kerana kami tidak dilayan, itu saja. Dia mesti ada satu kata putus dalam, walaupun geran itu telah diberikan kepada seorang. Itu saja. Jadi kebetulan nak jadi dengan waktu fenomena pilihan raya, kalau begitu, begitulah. Tapi itu tak mustahak bagi kami. Kami bukan orang politik. Kami penyokong ahli politik. Dan penyokong kami daripada Datuk Sulaiman Rondas kepada Datuk Kamal Saleh dan kepada Datuk Zul Hasnan. Aktiviti kami berniaga. Kerjaan kami berniaga. Saya nampak kenapa geran ni tak diberi pada dia orang. Cuba dia orang wartawan brainstorming, tanya dengan KSN, Ketua Setiausaha Negara, dan tanya dengan Perdana Menteri, dan tanya dengan PTG. Sebenarnya hak penginapan dah ada, surat suruh pindah dah ada. Kenapa geran tak diberi pada dia orang? Kenapa out of sudden satu JLC yang besar form a subsidiary company dalam masa beberapa hari, and they put under Land Alienation Act, they acquire the land for what? What purpose? Dari segi peruntukan undang-undang, apa tujuan? Apa salahnya yang ini dia beri pada dia orang ni? Ya. Dia orang mampu ya. Kalau tak cukai tanah nak itu, saya ingat Boleh lah. boleh. Masalah. Dia orang boleh bayar. Anytime dia orang boleh bayar. Masalah politik tak usah timbul lah. Wilayah Pertuan ni memang Barisan Nasional dah kalah. Tahun 2008. Orang tak tahu, orang kata Selangor kalah. Dan sebenarnya WP kalah. 10 kursi kalah, betul tak? Daripada 11 dah kalah. Jadi kalau buat macam ni, hingga Setiawangsa pun kalah juga. Kalah. Akhirnya kalah semua, padam. Bila dah padam, maknanya peristiwa 9 bulan yang lepas jadi kenyataan lah seluruh negara. I faham, you orang tidak boleh menulis secara transparent. Saya kenal lah wartawan ni.
Tapi dari segi apa yang kita perjuangkan, minta maaf lah. Kalau kita berjuang macam ni, dia charge kita pemangkam. Semua orang dah fikir, macam saya cakap tadi. Najib. Memang dia Najib nama dia. Bahrim. Saya nama Bahrim. Bapak saya beri nama saya Bahrim. Cuma Agung tahu medal. Tadi pagi saya pun diugut. Kau dah dapat medal Datuk tu. Kalau nak ambil lah balik sayang. Bagi saya, this is nothing to me. Dunia fiha ma'asyuna. Dunia ni tak ada benda sebenar. Tapi masalah masyarakat ni. Ni anak-anak ada orang akan jadi perempuan sundal. Isteri-isteri diorang kalau diorang mati ni akan jadi ibu tunggal yang jalan tengah jalan. Banyak kes dalam Kuala Lumpur. Apa salah bagi pada diorang ni? Yang lain kau ambil lah. Ini berilah pada diorang. Kerana memorandum. Satu memorandum di bawah organisation juga tidak dipantau oleh Datuk Najib. Tak usah cerita lah Datuk Najib. Saya punya memorandum tinggi ni, dia tak jawab. Sebab pejabat Perdana Menteri tidak ada kerani. Pegawai. No clerical services. Saya pernah cakap, Datuk Aziz, tak jawab. Jadi kalau macam inilah, ini tepi jalan punya letihit tepi jalan ya. Alamak, tak jawab. Tak apa. Kami adalah golongan the silent majority. We are the silent majority in the country. In the country, we are the silent majority. Ingat, sayang, ingat, the silent majority will anytime can topple the government. Kalau you tengok di Taiwan kan, saya pergi Taiwan, Persatuan Pemandu teksi menang. Persatuan Pemandu teksi menang jadi presiden Taiwan. Tak mungkin. Jadi dari segi you cakap political ini kami tidak ada politik. Kami tak ada politik. Kami duduk semayang, kami kerja, lepas tu kita semayang, lepas tu kita berselawat. Mengikut sanad Rasulullah. Kita berselawat mengikut sanad. Bukan kita berselawat tak ikut sanad. Macam rekam dulu tak ikut sanad. Dia salah. Kami ikut sanad. Saya pun ikut sanad. Dan saya yang cakap tadi adalah kenyataan. 70,000 tanah. Okey, wartawan. I want to challenge you people. You reveal the 70,000 ekar tanah reserve Melayu yang ditinggalkan oleh Datuk Harun. Mana tanah ni sudah pergi? Berapa kali dah saya cakap dengan wartawan. Tak keluar apa. 70,000 ekar tanah reserve Melayu di Kuala Lumpur telah hilang. Salah satunya KLCC itu. PWTC. Kampung Maxwell. Reserve Melayu saya. Ini lebih dari reserve Melayu. Ini tak ada reserve apa? Reserve Lombong. Lombong orang penuh orang buang dalam Lombong. Ini tempat. Datang dia orang ni tambak Lombong, datang hantu raya ke atas, lab kan buat plan. Jadi geran. Jadi geran. PTG, ASN, hantu raya JLC dengan JLC punya subsidiary company. Kalau kita berani review benda macam ini semua, kalau sok khabar tak berani review, better tutup sok khabar. Saya nothing. Kalau dia jatuh kerajaan pun bukan kami rugi. Kalau dia menang pun bukan kami untung. Nothing to win. It's nothing to lose. Selama ni kami rugi. Kalau dia kalah, kami tak rugi. Kalau dia menang, kami tak untung. Because kalau dia menang, dia akan ambil tanah ni. Dia gunakan kuasa politik dia 5 tahun lagi dapat je cop pasport tu. 5 tahun lagi dia akan terbang dengan kapal terbang. Dia akan ambil kita punya ni. Kalau dia, itu sebab di mana dia orang ni nak pergi? Mana dulu kalau ada Datuk Syahril boleh juga kita pergi jumpa Datuk Syahril. Pelapis, generasi akan datang. Dan generasi akan datang, mana nak pergi? Itu ya. Mana nak pergi? Saya boleh bawa 10 orang member parlimen parti pemangkam sini. Saya boleh bawa 10 yang menang kemari. Nurullah itu, ini semua saya boleh bawa. I can call them. It's a good platform for them. Kalau 10 member parlimen bertanya dalam parlimen, buat havoc dalam parlimen, kita pula dia tuduh sebagai anti-establishment. Bila kita bercakap dengan baik, dia kata kita ni anjing tepi jalan. Dia punya letihit saya baca, letihit apa tepi jalan. Kalau letihit datang daripada YTL, letihit datang daripada Syekh Al-Bukhari, Gamuda, syarikat Cina yang dipengusikan oleh Raja Nazrin. 100% Chinese. Dipengusikan oleh. Kalau letihit tu datang, orang Malaysia respect. Tapi ni letihit apa ni Pak Haji ni? Kepiah pun RM5 punya kepiah.
Nak cerita apa? Tapi you orang kena faham. Ini satu perjuangan. Kalau sampai kami bertarung dengan polis, kami bergaduh dengan polis, kami mati, polis mati, siapa untuk? Kerajaan untuk. Kerajaan yang untuk. Kami tak takut. Saya tak takut. Kecil lah. Bagi saya polis tu very small. Itu takut juga. Takut. Tapi sekarang dah tak boleh takut lagi. I was the founder of the Malaysian Special Service Unit. Saya dah cakap tadi, tahun 1965 saya bawa GPMG semasa kerajaan perikatan kalah. Saya bawa General Purpose Machine Gun mempertahankan ni kampung baru ni. Sejak saya muda tau. Saya umur itu dah 20 tahun. Muda lah. Macam korang ni muda tapi tak berani. Saya muda, saya berani. Saya dah tua ni tau. Dah nak umur saya tunggang terbalik dah. 69 dah, tunggang terbalik. Tapi P. Ramlee dia cakap, falsafah P. Ramlee saya pakai. Jalan lurus, jangan bengkang-bengkok. Kita kena lurus dalam perjuangan. Rugi di dunia, di akhirat kita dapat. Apa yang takut? Macam kau orang rugi dunia, akhirat belum tahu dapat. Macam miss mayang lah tu. Itu yang susah tu, miss mayang kan. Banyak benar tugas. Jadi Baik, Datuk. ini penting lah korang ni, pula pejuang kami ni, yang media massa, media elektronik, kena sama-sama lah dengan kami. Tidak dalam masa 15 hari tau. Bantu kita. We are going, dalam masa 15 hari kami akan groom lagi sekali perhimpunan yang lebih besar pada ini. Dan dalam masa itu notis akan kami beri pada Yang di-Pertuan Agong. Kami akan berjalan ke Istana Negara. Adalah hak kami di bawah Seksyen 150. You check lembaga negara. 150 Yang di-Pertuan Agong adalah raja kepada orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong berhak. Jangan ingat tak ada hak. 150 yang you baca 153. Dan kami ni orang Melayu yang beragama Islam. Untuk menjaga kedaulatan ini saja. Ini yang kau sebok dalam surat khabar dekat Kedah. Diorang nak musnahkan satu surau kau sebok dalam surat khabar hari. Aku tengok, kenapa ini tak keluar? Faham depan mata tak keluar. Kat Kedah nak ambil court injunction. So, we cannot take court injunction. Kau ingat kami tak boleh ambil court injunction? Ingat saya tak faham injunction. Kalau tidak, saya tak boleh jadi presiden selama 30 tahun. Injunksi, kami boleh ambil injunction terhadap polis yang nak menceroboh kawasan kami boleh ambil. Kami boleh ambil injunction terhadap Datuk Najib supaya dia set aside satu hari tidak boleh jadi Perdana Menteri. Kami boleh buat, tapi kerja-kerja ni kerja-kerja yang bijak tetapi bodoh. Orang sibuk kat Kedah, satu surau nak kena roboh. Kedah satu surau nak kena roboh, hari-hari surau tu apa, toin. Saya ambil surat khabar tu, saya buang tu. Sama aja dekat lah. Jadah hari-hari surau kat Kedah. Hari-hari surau kat Kedah. Surau Al-Jabar ni titik peluh ni lah keluar. Kami tidak gunakan duit haram satu sen pun di sini membuat surau ni. We don't take from the government. We sweat and slog. We build this one. Jangan main diorang ni semua ni berpeluh. Ini hari cantik. Kalau tidak nak cantik, pakai overall. Minyak. Minyak. Jadi fikirlah kami bukan nak menentang kerajaan, tapi kami mahu kerajaan membela kami. Kalau kerajaan tak nak bela kami, so you wait another 4 months, we got to change the government. Di Sabah, I'm one of the player. Di Sarawak, I'm one of the player. Datuk Lajim dah lantik saya. Di Sabah. Osli dah lantik saya, Osli Moli. Datuk Kapur dah suruh saya bergerak. It's about 20 parliament. Saya akan bergerak. So, to teach the bastard, orang putih cakap. Pihak Media Fast melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media Fast asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.